Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cik Azizah dan juga rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada saya, Syahrul Nizan, Togeswari dan juga Samitra akan membentangkan prospektus dan maklumat kewangan prospektif. Apa itu prospektus? Prospektus merupakan suatu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh sesebuah syarikat yang ingin disenaraikan di dalam Bursa Malaysia, iaitu daripada syarikat berstatus sendirian berhad kepada syarikat berstatus berhad ataupun syarikat awam. Prospektus dikeluarkan dengan tujuan menawarkan pelaburan kepada orang ramai untuk membuat pelaburan di dalam syarikat tersebut dengan cara membeli sekuriti syarikat, bond atau dana bersama. Prospektus juga merupakan satu dokumen rasmi yang penting kepada para pelabur untuk menilai prestasi sebuah syarikat yang ingin dilabur. Prospektus perlulah dilengkapi dengan maklumat yang lengkap dan relevan bagi menarik minat pelabur untuk melabur dalam syarikat tersebut. Di bawah Akta 2016, Seksyen 152-170 pula menyatakan, prospektus bermaksud sebarang notis, surat berkeliling, iklan atau pelawaan yang bertujuan untuk menawarkan kepada orang awam bagi langganan atau pembelian mana-mana unit saham atau unit debenture bagi sesuatu perpadanan, iaitu mestilah diterbitkan tertakluk kepada Akta Syarikat 2016, Seksyen 152-170 dan jadual pertama. Seterusnya kita beralih kepada penawaran awam permulaan IPO, Initial Public Offering, iaitu merujuk kepada proses sesebuah syarikat menawarkan saham kepada orang ramai melalui penerbitan saham baru. IPO juga merujuk kepada membolehkan syarikat mengumpul dana atau modal daripada pelabur awam. Tanpa prospektus ini, orang awam mungkin tidak tahu syarikat mana yang betul-betul memerlukan dana. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana proses penyediaan IPO di Malaysia. IPO merupakan langkah awal yang perlu diambil bagi syarikat yang ingin disenaraikan di dalam Bursa Malaysia. Tawaran saham akan ditawarkan kepada pelabur institusi atau pelabur awam. Sebelum IPO dilaksanakan, syarikat perlu mendapatkan kelulusan daripada Suruhanjaya Security. Kemudian, setelah mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Security, maka syarikat perlu menerbitkan prospektus yang menerangkan latar belakang syarikat. Dan setiap IPO yang baru tersenarai di dalam Bursa Malaysia belum mempunyai status IPO patuh syariah. Namun, bagi mengetahui status patuh syariah, semakan boleh diketahui melalui broker, iaitu Bank Islam Malaysia Berhad. Kepentingan pengkajian prospektus. Pertama, memastikan keputusan yang betul telah diambil sebelum melakukan pelaburan, iaitu dalam kandungan prospektus mengandungi maklumat-maklumat penting syarikat seperti maklumat sejarah kewangan syarikat, latar belakang syarikat, visi misi dan objektif syarikat. Ini sedikit sebanyak memberi gambaran dan keyakinan kepada bakal pelabur dalam membuat pelaburan di sesebuah syarikat. Yang kedua, belum ada maklumat dan panduan untuk mengkaji pergerakan harga saham. Dan yang ketiga, kajian berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada prospektus dapat membantu dalam proses membuat keputusan dalam pelaburan. Kandungan maklumat prospektus. Apakah kandungan yang terdapat dalam maklumat prospektus? Pertama, sejarah penubuhan syarikat. Seterusnya, struktur perniagaan syarikat, lembaga pengarah, tujuan penyenaraian atau butir-butir mengenai IPO, laporan pengarah, faktor-faktor risiko, analisis keadaan kewangan syarikat, laporan akaunten dan sebagainya. Dan yang terakhir, keterangan mengenai liability syarikat, penyata kewangan dan sebagainya.
Seterusnya, kita beralih kepada definisi maklumat kewangan prospektif atau PFI. Tertakluk kepada ISAE 3400, maklumat kewangan prospektif PFI adalah maklumat kewangan yang merupakan andaian kepada peristiwa yang mungkin berlaku pada masa hadapan serta tindakan atau langkah yang akan diambil oleh sesebuah syarikat. Penyediaan PFI memerlukan banyak pertimbangan kerana ia adalah sangat subjektif kerana perkara yang akan berlaku pada masa hadapan sama ada ia berlaku ataupun tidak. PFI boleh dibuat dalam bentuk ramalan, forecast, unjuran, projection atau kedua-duanya sekali mengikut kesesuaian. Contoh yang dapat dilihat ialah 1 tahun ramalan, forecast, tambah 5 tahun unjuran, projection. Antara tujuan maklumat kewangan prospektif adalah sebagai alat pengurusan dalaman dan juga kegunaan pihak tiga. Terdapat dua jenis maklumat kewangan prospektif, iaitu ramalan dan unjuran. Ramalan adalah MKP disediakan dengan andaian mengenai peristiwa masa hadapan yang mana pihak pengurusan jangka akan berlaku dan mempraktikkan ramalan yang dijangka. Bagi projek jangka masa pendek, ramalan digunakan. Jenis kedua adalah unjuran. MKP disediakan dengan andaian mengenai peristiwa masa hadapan yang mana pihak pengurusan tidak semestinya melakukan dan mempraktikkan ramalan yang dijangka untuk diambil. Bagi projek jangka masa panjang, unjuran dapat boleh digunakan. Gabungan antara best estimate assumption dan juga hypothetical assumption. Seterusnya, tanggungjawab pihak pengurusan. Pihak pengurusan bertanggungjawab dalam menyediakan dan mempersembahkan maklumat kewangan prospektif, termasuklah pengenalpastian dan pendedahan mengenai andaian yang digunakan. Mereka juga memastikan pendedahan mengenai semua andaian yang material mencukupi, termasuk indikasi yang jelas sama ada ianya andaian anggaran terbaik atau anggaran hipotetikal. Selain itu, mereka juga bertanggungjawab menyediakan maklumat kewangan prospektif secara konsisten dengan penyata kewangan masa dengan menggunakan prinsip perakuran yang bersesuaian. Tanggungjawab sebagai juru audit pula mendapatkan bukti bersesuaian yang mencukupi mengenai maklumat kewangan prospektif. Mereka juga memeriksa dan melaporkan maklumat kewangan prospektif untuk meningkatkan kredibilitinya untuk kegunaan pihak tiga. Mereka juga membuat penyemakan dengan menjalankan tata cara yang membolehkan pemberian kepastian yang sederhana, iaitu moderate level mengenai maklumat kewangan prospektif. Beberapa prosedur ujian maklumat kewangan prospektif. Yang pertama adalah menentukan sifat masa dan tahap prosedur penilaian. Seterusnya, juru audit perlu berpuas hati bahawa PFI disediakan dengan betul berdasarkan andaian dibuat pengurusan. Langkah ketiga pula, memfokuskan perkara-perkara sensitif kepada variasi yang memberi kesan material kepada PFI. Langkah keempat adalah apabila menilai elemen PFI, juru audit perlu mempertimbangkan perhubungan komponen lain dalam PFI. Seterusnya, mempertimbangkan prosedur yang perlu dibuat terhadap maklumat historikal jika bahagian daripada tempoh semasa termasuk dalam PFI. Langkah yang akhir sekali adalah mendapatkan perwakilan bertulis, iaitu bertujuan PFI kelengkapan andaian pengurusan dan penerimaan terhadap PFI. Selamat sejahtera, nama saya Samitra Lashmi Murgaya, nombor matrik GA04650.
Saya akan membentangkan tentang pembentangan dan pendedahan maklumat kewangan prospektif. Bagi pendedahan untuk maklumat kewangan prospektif, juru audit perlu mempertimbangkan sama ada: yang pertama, penyampaian maklumat kewangan prospektif adalah bermaklumat dan tidak mengelirukan. Semua andaian hendaklah didedahkan secara berasingan dan dikenal pasti dengan jelas. Andaian signifikan tertakluk kepada tahap kepastian yang tertinggi dan perlu dinyatakan kerana ia akan memberi kesan kepada maklumat kewangan prospektif. Yang kedua, dasar perakaunan dinyatakan dengan jelas dalam nota maklumat prospektif kewangan. Pendedahan sepenuhnya terhadap polisi perakaunan penting untuk mendedahkan segala urusan ataupun peristiwa yang akan mempengaruhi maklumat kewangan prospektif. Yang ketiga, anggapan tersebut diungkapkan dengan tepat dalam nota maklumat prospektif kewangan. Ianya perlu jelas sama ada andaian yang mewakili anggaran terbaik pengurusan atau hipotesis dan apabila andaian dibuat di kawasan yang material dan mengalami tahap ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian ini dan kebezaan hasil yang dihasilkan perlu diungkapkan dengan secukupnya. Yang keempat, tarikh maklumat kewangan prospektif disiapkan, diungkapkan. Pengurusan perlu mengesahkan bahawa andaiannya sesuai pada tarikh ini, walaupun maklumat yang mendasari mungkin telah terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Ianya kerana pendedahan tarikh memberi amaran kepada pengguna bahawa peristiwa yang akan berlaku boleh mempengaruhi kebergunaan maklumat yang akan disampaikan. Kelima, dasar penentuan poin dalam rentang perlu ditunjukkan dengan jelas dan rentang tidak dipilih secara bias atau mengesatkan ketiga hasil yang ditunjukkan dalam prospek maklumat kewangan dinyatakan dalam rentang. Yang terakhir, sebarang perubahan dalam dasar perakaunan sejak penyata kewangan sejarah terkini dinyatakan bersama dengan alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap maklumat kewangan prospektif. Setiap perubahan perlu didedahkan dengan jelas untuk menunjukkan perubahan dan kesan ke atas maklumat kewangan prospektif. Seterusnya adalah contoh laporan audit. Laporan oleh juru audit mengenai pemeriksaan prospek maklumat kewangan harus mengandungi yang berikut: tajuk, alamat, pengenalpastian maklumat kewangan prospektif, rujukan kepada International Standard on Assurance Engagement atau piawaian atau amalan nasional yang relevan yang berlaku untuk pemeriksaan prospek maklumat. Seterusnya, pernyataan bahawa pengurusan bertanggungjawab terhadap prospek maklumat kewangan termasuk andaian yang berdasarkannya. Bila berlaku rujukan mengenai tujuan atau penyebaran terhad maklumat prospektif kewangan. Pernyataan jaminan negatif mengenai apakah andaian tersebut memberikan asas yang munasabah untuk prospek maklumat kewangan. Pendapat mengenai apakah informasi kewangan prospektif disusun dengan tepat berdasarkan andaian dan dibentangkan sesuai dengan kerangka pelaporan kewangan yang relevan. Peringatan yang tepat mengenai pencapaian hasil yang ditunjukkan oleh prospek maklumat kewangan. Seterusnya, tarikh laporan, alamat juru audit dan terakhirnya adalah tanda tangan. Seterusnya, laporan sedemikian akan berlaku jika berdasarkan pemeriksaan bukti yang menyokong andaian ada sesuatu yang menjadi perhatian juru audit yang menyebabkan juru audit percaya bahawa andaian tersebut tidak memberikan asas yang munasabah untuk maklumat kewangan prospektif. Yang kedua, menyatakan pendapat tentang apakah prospek informasi kewangan disusun dengan tepat berdasarkan assumption dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan kewangan yang relevan.
Seterusnya, ia juga nyatakan bahawa result sebenarnya mungkin berbeza dari maklumat kewangan prospektif kerana kejadian yang dijangkakan sering tidak berlaku seperti yang diharapkan dan variasinya mungkin penting. Begitu juga apabila maklumat kewangan prospektif dinyatakan sebagai rentang, akan dinyatakan bahawa tidak ada jaminan bahawa result sebenarnya akan berada dalam jangkauan. Yang terakhir pula, dalam kes unjuran, maklumat kewangan prospektif telah disiapkan untuk menggunakan satu set andaian yang merangkumi andaian hipotesis mengenai peristiwa masa depan dan tindakan pengurusan yang tidak semestinya diharapkan akan berlaku. Oleh itu, pembaca diberi peringatan bahawa maklumat kewangan prospektif tidak digunakan untuk tujuan selain daripada yang dijelaskan. Berikut adalah contoh laporan yang tidak diubah suai mengenai ramalan atau forecast. Antara kandungan dalam contoh laporan adalah kepastian syarikat membuat pemeriksaan sama ada ramalan tersebut sesuai dengan piawaian antarabangsa mengenai peningkatan jaminan yang berlaku untuk pemeriksaan prospek maklumat kewangan. Seterusnya, kepastian pihak pengurusan bertanggungjawab terhadap ramalan termasuk andaian yang dinyatakan. Justru, hasil sebenar mungkin berbeza dengan ramalan kerana peristiwa yang dinyatakan sering tidak berlaku seperti diharapkan serta variasinya mungkin adalah material. Berikut adalah contoh laporan yang tidak dihubah suai mengenai unjuran atau projection. Antara kandungan dalam contoh laporan adalah kepastian syarikat untuk membuat pemasahan sama ada unjuran adalah mengikut piawaian. Seterusnya, unjuran tersebut telah disiapkan untuk menjelaskan tujuan jika entiti tersebut berada fasa permulaan unjuran telah disiapkan dengan menggunakan satu set andaian yang merangkumi andaian hipotesis mengenai peristiwa masa depan serta tindakan pengurusan yang tidak semestinya diharapkan akan berlaku. Berdasarkan pemeriksaan bukti yang menyokong andaian tersebut, syarikat perlu percaya bahawa andaian tersebut tidak memberikan asas yang munasabah untuk unjuran dengan anggapan bahawa yang menyatakan atau merujuk kepada andaian hipotesis. Justru, walaupun peristiwa yang dijangkakan berada di bawah andaian hipotesis, hasil sebenar masih mungkin berbeza dari unjuran atau projection kerana peristiwa yang dijangkakan adalah sering tidak berlaku seperti yang diharapkan dan variasinya mungkin material. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.